Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sudi untuk bersama-sama kita di laman sumber inspirasi ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah semoga anda sentiasa dalam keadaan yang baik, sihat insya-Allah, sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sentiasa sukses selalu, insya-Allah berjaya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada pagi ini yang mulia ini, tuan-tuan dan puan sekalian, saya tertarik untuk bercakap berkenaan tentang, kita sambung lagi berkenaan tentang perkongsian yang diberikan oleh guru saya, iaitu berkenaan tentang bagaimana untuk kita kaya dengan cepat. Yang penting tuan-tuan sekalian halal dan bersih. Jadi tuan-tuan dan sekalian, antara yang beliau telah kongsikan sebelum ni iaitu berkenaan tentang tuan-tuan dan sekalian, untuk kita jadi kaya insya-Allah dengan cepat dan aman, okey, iaitu ada 10 yang sebelum ini, iaitu yang pertama, iaitu kita perlu ada memiliki keyakinan yang benar dan bulat untuk menjadi kaya. Itu nombor satu. Yang nombor dua, kita mesti ada tujuan yang jelas dan mantap, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ketiga, kita perlu yakin kita perlu yakin yang kita mampu untuk capai tujuan tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dah sebut 3, iaitu pertama, kita mesti ada keyakinan yang benar, yang betul dan juga yang padu. Yang kedua, kita perlu ada tujuan jelas. Ketiga, kita perlu yakin kita boleh capai tujuan tersebut. Yang keempat, kita perlu merasa kita perlu untuk capai tujuan tersebut. Kita kena rasa yang kita kenapa kita kena capai, kita berasa benda tu. Dan kelima, kita memiliki strategi yang terbukti. Strategi banyak yang terbukti. Yang keenam, kita perlu mengetahui dan menggunakan jalan yang mematuhi syariat, tuan-tuan sekalian. Dan juga jalan itu jalan yang mudah bagi kita, Dan itu yang keenam. Yang ketujuh, kita perlu ada rencana, ada perancangan yang realistik, yang kena dengan diri kita. Yang ke-8, kita perlu melakukan tindakan. Kita dah lakukan perancangan, kita perlu lakukan tindakan. Yang ke-9, kita pasti sentiasa peka dan monitor apa perkembangan kita. Yang ke-10, kita harus bertanggungjawab untuk terus berusaha, terus belajar dan bertindak. Itu 10 antara 10 perkara yang mana tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu ada untuk kita jadi kaya dengan cepat insya-Allah. Perkongsian daripada guru saya, iaitu Tong Desim Waringin daripada Indonesia. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi berkenaan tentang, hari ini kita nak bercakap, tuan-tuan dan sekalian. Jadi saya harap agar perkongsian ini bukan semata-mata untuk kita menjadi seorang yang kaya, bukan kaya itu bukan daripada sudut wang, tuan-tuan dan sekalian. Kaya ini maksudnya kita perlu faham, bukan bermakna kaya itu ada wang banyak, bukan. Tapi sekurang-kurangnya bila kita ada rezeki, insya-Allah kita ada rezeki, kita memperbaiki mental, cara kita hidup, cara kita fikir terhadap rezeki dan sebagainya. Jadi kita dapat memanfaatkan masa yang kita ada ni untuk lakukan perkara-perkara yang baik. Mungkin anda, di kalangan anda yang nak berdakwah ke, nak membantu orang dan sebagainya. Bagaimana untuk anda bantu orang? Bagaimana untuk anda berdakwah kalau anda sendiri tidak ada rezeki, tidak ada rezeki yang orang kata cukup untuk tampung diri anda. Kalau anda dah kahwin, untuk tampung isteri dan juga anak-anak anda, bagaimana kan? Jadi bila anda ada rezeki yang insya-Allah yang cukup, maka mudah untuk anda membantu orang lain dan lakukan perkara-perkara lain yang anda nak buat. Jadi tuan-tuan sekalian, antara yang kita sebut tadi, yang pertama iaitu kita mesti cara untuk jadi kaya dengan cepat dan aman, iaitu yang pertama tadi, kita mesti memiliki keyakinan yang benar dan juga mantap ataupun padu untuk menjadi kaya. Keyakinan yang benar dan apa itu, tuan-tuan sekalian? Keyakinan. Okey, yang dimaksud dengan keyakinan ini, tuan-tuan dan sekalian, di sini iaitu sesuatu yang kita percaya dan dia ada dalam dalaman kita, dalam batin kita.
Sama ada secara sedar ataupun tak sedar, tuan-tuan sekalian. Jadi ini yang akan menentukan sikap dan tindakan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau dalam Islam ini kita ada qalbu, kita ada hati, tuan-tuan sekalian. Kalau hati ini kalau bersih, insya-Allah tindakan kita bersih. Kalau hati kita ini tak bersih, tuan-tuan sekalian, jadi tindakan kita pun orang kata tak cantik. Jadi kita perlu mesti betulkan hati. Jadi sekarang ni kita nak bercakap tentang keyakinan untuk menjadi kaya. Bagaimana? Ya, tuan-tuan sekalian, keyakinan itu, tuan-tuan sekalian, dia boleh kita katakan dia terwujud, iaitu sebagai orang kata aturan atau hukum yang menyatakan sebab dan akibat. Maksudnya apa, tuan-tuan sekalian? Bila cadangan saya ditolak 3 kali contoh, maka saya tidak perlu bercadang lagi. Lagi bila, dia ada bila dan maka. Bila saya nak kaya, maka saya kena kerja keras. Bila saya kurang tidur, maka saya akan lemah. Contoh, bila saya tidak memiliki ijazah, maka jangan harap saya nak jadi pengurus. Jadi dengan sengaja bila kita menyusun bila dan kemudian maka, yang mana kalau kita tengok macam ada penegasan dekat di sini, walaupun secara tata bahasanya seolah macam salah, tapi dalam bentuk lain, tuan-tuan sekalian, ia akan membentuk aturan dalam hati kita. Seperti contoh, kalau 3 temanku yang lebih pandai daripadaku saja gagal menjalankan bisnes seperti itu, mana mungkin aku berhasil? Ataupun keluargaku bukan seorang peniaga, maka tak heran bila aku tak sesuai dengan dunia marketing. Jadi tuan-tuan sekalian, keyakinan kalau yang kat sini pula, dia boleh jadi seperti identiti diri kita, ataupun rumusan secara universal ataupun global terhadap sesuatu, ataupun penyataan terhadap sesuatu. Bila mana kita sebut tadi, kalau teman-teman kita gagal, maka takkanlah kita boleh, ataupun keluarga kita bukan benar, takkanlah kita boleh jadi seorang pemasaran. Yang mana daripada keyakinan identiti ini, ia membentuk sesuatu dalam diri kita dan yang mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Bila kita ada keyakinan yang seperti ini, kalau di atas tadi dia lebih kepada satu, orang kata apa, bila dan maka. Maksudnya dia seperti ada satu aturan, sebab dan akibat, bila dan maka. Itu pun satu keyakinan. Yang kedua tadi, keyakinan identiti. Kita tengok kawan, kita tengok family kita, oh takkanlah aku macam ni. Jadi itu yang kita kena perhatikan, apa yang ada dalam diri anda. Adakah, bagaimana bila dan maka anda, dan bagaimana keyakinan identiti anda. Okey. Kemudian seterusnya, okey, contoh apa kata-kata yang mungkin yang boleh menjadi satu pembakar semangat, ataupun menjadi mendownkan, yang mungkin secara tak sedar kita terpegang dalam diri kita. Contoh, hidup adalah perjuangan. Jadi kalau ada orang yang dia memegang kata-kata ini, jadi kita tengok cara hidup dia pun lain. Hidup adalah perjuangan. Kedua, wang adalah sumber dari segala masalah. Ada tak orang pegang kata-kata ni? Tentu ada. Yang tiga, saya adalah orang yang tidak berbakat membuat jualan. Ada tak? Ada tak kita pegang? Kita tak pegang lah ni, insya-Allah. Saya adalah orang yang beruntung. Jadi kalau kita tengok penegasan-penegasan ini, tuan-tuan dan sekalian, dia ada tak dia dalam diri kita? Tentu ada. Tapi kita kena pasti yang bagaimana yang ada dalam diri kita. Okey, tuan-tuan sekalian, kita sambung ke part yang kedua. Okey, insya-Allah, bagaimana untuk terjadi kaya cepat dan aman, insya-Allah.